Telah mengambil keputusan untuk melabur 25.5 bilion ringgit menjelang 2037. Pengumuman ini akan memberikan dampak yang tinggi kerana menambah keyakinan, dan kerana AWS ini dipelawar oleh kebanyakan negara ASEAN, dan memilih Malaysia bermakna menambah keyakinan dan akan memangkin kemasukan beberapa pelabur baru dari barat dan timur. Dan kita akan tentu membesarkan perundingan, membesarkan program dan menjeruskan perundingan untuk memulakan dalam keadaan yang segera pada pertengahan tahun ini. Dan ini juga memberi peluang perniagaan bertepatan kerana ia melibatkan suatu pendekatan lebih canggih, iaitu cloud, ya, yang berpengkalan di Malaysia. Dia akan juga mewujudkan peluang pekerjaan berpengetahuan tinggi yang menjadikan fokus pelaburan sekarang ini. Ini sesuai dengan dasar pelaburan baru dengan penubuhan jawatankuasa pelaburan Malaysia dan jawatankuasa nasional mengenai pelaburan. Tetapi khususnya dalam konteks AWS dan Tesla, yang betul saya harus jelaskan, ini perundingan itu sejak 2019, Disember 2019 dimulakan perundingan dan diteruskan, dan Amazon menunggu sehingga mereka percaya kepada satu pentadbiran politik yang stabil dengan dasar dan arahan yang jelas, dan ini yang menyebabkan akhirnya mereka menghubungi kami dan menyatakan kerana politik yang stabil dan dasar ekonomi yang jelas menyebabkan Amazon memilih Malaysia sebagai pengkalan mereka. Baik, Maru. Soalan tambahan. Bukan senang untuk mendapat laporan yang begitu raksasa masuk ke Malaysia sebegini. Jadi pelaburan AWS dan Tesla adalah a vote of confidence atau undi percaya oleh pelabur asing kepada kerajaan perpaduan. Bagaimanakah pendekatan kerajaan perpaduan berbeza daripada pentadbiran yang dahulu untuk menarik dan mengalakkan pelaburan berkualiti, dan berapakah jumlah pekerjaan berkualiti yang bakal dicipta buat anak muda Malaysia? Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Yang betul, ini dari maklumat Amazon sendiri. Mereka memilih kerana mereka yakin politik stabil, pimpinan dengan arah pengarahan dan dasar ekonomi yang jelas. Tetapi cara kita dekati ialah jelas, ia harus telus, tidak ada rundingan yang melibatkan mana-mana ejen yang kita pilih, tidak ada rundingan mengenai beberapa syarikat tempatan yang kita pilih. Kita mengatakan mereka harus pilih secara telus dan bebas dengan syarat mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan, dan ini membantu. Soal peluang pekerjaan ini memang mencecah puluhan ribu kerana keperluan mereka itu bukan sahaja badan induk Amazon, tetapi rangkaian itu kerana menggunakan cloud dan data center itu menyebabkan keperluan pekerjaan itu mencecah puluhan ribu. Saya tidak ada kepastian jumlah yang diperlukan kerana ia hanya terikat kepada Amazon, tetapi jaringan yang akan memanfaatkan. Malah sebaik saja Amazon mengumumkan, beberapa syarikat Singapura dan Manila semasa saya di sana telah menyebut bahawa mereka akan menggunakan peluang itu, kesempatan itu untuk melabur dalam industri sampingan dan lingkaran di bawah cloud Amazon. Terima kasih. Soal ini benar, ia rundingan dimulakan sejak 2019 dan diteruskan di bawah kerajaan pentadbiran yang berikutnya, dua Perdana Menteri berikutnya. Tetapi Amazon memang menangguhkan keputusan muktamad Amazon hanya setelah pentadbiran kerajaan perpaduan. Ini memang kenyataan sahih dari mereka. Kedua, soalan nombor 2. Saya baca yang minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang dikasihi yang berjanji akan bagi peruntukan kepada kami. Teruskan baca, Ustaz. Ya, saya baca. Jangan. Menyatakan penjelasan kerajaan persekutuan mengapa masih tidak melaksanakan darurat banjir
khususnya di Johor. Sedangkan situasi semakin buruk dengan jumlah mangsa banjir terus melonjak di PPS sehingga 44,860 orang setakat jam 8 pagi Ahad 5 Mac 2023. Semalam angka tersebut telah meningkat ke 50,000 dan saya telah pergi ke sana untuk membolehkan saya tanya soalan ini semalam. Dan sudah meragut 4 nyawa serta ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia bahawa hujan berterusan pada tahap buruk sehingga hari Selasa. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Arau. Kalau ikut maklumat terakhir, keadaan lebih terkawal dan menurun sejak semalam. Itu maklumat Arau tu Ahad. Hari ini Selasa. Mengikut pasukan keselamatan dan NADMA, tidak ada keperluan darurat kerana semua kawasan yang dulunya terputus itu telah dapat diselesaikan. Umpamanya di kawasan Felda yang berkenaan yang terputus lalu lintas, itu Kementerian Pertahanan ATM telah segera membina Bailey Bridge dan bila saya ke sana dan sebelum itu TPM 1 dan menteri-menteri lain nampak keadaan jauh lebih baik persiapannya. Saya ucap tahniah kepada seluruh jentera. Berbeza dengan keadaan-keadaan kadang mendesak, terutama macam di Selangor di mana belum bersedia peringkat awal kerana dengan tekanan banjir mendadak begitu. Di Johor, persiapan oleh jentera persekutuan negeri dan pegawai-pegawai daerah itu nampak lebih berkesan dan oleh demikian dapat menyelamatkan banyak nyawa dan memberi bantuan yang kadar segera. Kemudian tentang moratorium untuk memudahkan mereka, ada cadangan daripada Kerajaan Negeri Johor supaya berikan moratorium bagi peminjam supaya dapat melambatkan bayaran kerana keadaan yang terdesak. Setakat ini Maybank CIMB telah bersetuju untuk memberi moratorium 6 bulan. Dan dengan langkah ini, hari ini, semalam dan hari ini kita menghubungi bank-bank lain supaya mengikuti langkah yang diambil oleh Maybank dan CIMB. Agrobank, Menteri dah sebut. Okey, terima kasih Menteri Pertanian. Dan ini juga yang dikaitkan dengan projek tebatan banjir, walaupun ada orang permainkan. Saya nak tegaskan sekali lagi di sini. Projek tebatan banjir itu diluluskan oleh kementerian masing-masing. Diluluskan dengan peruntukan yang ditetapkan. Saya batalkan kerana kos itu tinggi dan melalui rundingan terus. Tetapi projek itu mesti diteruskan. Dalam belanjawan saya telah umumkan. Projek ini termasuk tebatan banjir di Johor dan Sungai Golok Kelantan. Jadi nak kata diskriminasi projek ni pasal apa? Dan kita minta segerakan. Projek tebatan banjir itu projek mendesak. Tetapi kaedahnya jangan rundingan terus kerana kos meningkat. Jadi kita kata kita guna proses tender terhad tapi percepatkan proses itu. Itu saja. Dan bila kita gunakan tender terhad, kos itu terus menurun. Jadi sebab itu kita guna kaedah. Jadi bagi saya bukan ini isu politik. Saya nak hentikan ini bukan soal tebatan banjir. Semua projek yang telah diluluskan kalau belum tanda tangani, saya batalkan untuk memastikan kita ada tender. Takkan itu pun salah. Ya. Dan bukan ini maksudnya kepada menteri-menteri mana yang menteri yang terlibat nak jawab dia jawab. Tetapi kenyataannya ialah kelulusan diberikan. Saya tidak mahu guna majlis. Saya surat kelulusan tu ada sama ada menteri, KSU, tapi kementerian meluluskan dan saya batalkan. Dan sekarang dengan menggunakan kaedah baru tender, saya teruskan dalam kadar segera. Bukan batalkan projek tebatan banjir. Batalkan rundingan terus. Terima kasih Arab. Sila Arau. Saya terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat akan jadi orang yang hebat kalau Yang Berhormat pegang berjanji. Saya percaya Yang Berhormat pegang berjanji bahawa peruntukan kepada ahli parlimen ini akan dibagi. Terima kasih. Arau, soalan Arau. Saya datang berunding. Petang ni saya datang. Soal cadangan Yang Berhormat tentang, walaupun tidak berkait dengan soalan ini, tentang peruntukan.
Saya tidak pernah mengatakan tidak ada. Sepanjang Paguh jadi Perdana Menteri, kita tak dapat peruntukan. Ya? Tetapi tak apa. Sebab ini kata Madani. Maknanya Madani mesti adil. Maknanya dulu Paguh tak adil lah. Itu maksud Arau. Maknanya Arau kata jangan ikut pengalaman lama yang tak beri peruntukan pada pembangkang kerana itu tidak adil. Malah kalau ikut Maran dia kata zalim. Jadi saya tidak mau zalim. Okey? Baik. Apa yang berlaku semasa kerajaan di bawah Bera? Tidak mula dengan begitu. Mula dengan rundingan. Engagement. Rundinglah cara elok. Ni Kota Baru pun ada dalam rundingan, proses rundingan itu. Runding. Bincang kaedahnya. Saya akan tanya bagaimana Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu. Jadi kalau ada persefahaman itu, boleh jalan. Saya tak ada nak gaduh apa-apa. Yang maki hamun saya di parlimen dan di luar, mengatakan saya batalkan, saya zalim, saya tak bagi. Ini tak ambil kira apa yang pernah berlaku. Saya cadangkan ada proses rundingan. Dan kita cari kaedah pada prinsipnya yang Arau, yang betul, saya tidak menolak prinsip memberi peruntukan yang kepada pembangkang seperti mana yang diberikan kepada ahli parlimen kerajaan. Kan itu pendirian saya daripada dulu. Tetapi proses rundingan belum berlaku. Yang ada proses permusuhan. Jadi saya usulkan mula proses rundingan dan saya akan tugaskan Ketua Whip dan Menteri berkenaan berunding dan kita putuskan. Kalau cepat selesai, cepat lulus. Kalau selesai esok, lusa kita boleh lulus. Jangan ada Baik, rancangan Ledang. nak gulingkan kerajaan.